Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya dah hantar PDF tu. Kita baca yang tu dulu boleh? Ada dekat Ustaz Atta boleh send dekat grup. Okey. Duk cakap tadi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah al khairu kulluhu biyadillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Saya ada hantar PDF tadi dekat Ustaz Atta. Boleh share dekat grup. Kita baca yang tu dulu. Sebelum kita mula, kita baca yang tu dulu. Kita mula dengan selawat kepada Nabi SAW. Saya ambil daripada Qasidah Burdah. Baik. Ada dapat semua dah? Boleh tengok? Jom Anasil lah. Okey, baik, kita mula. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Okey, baik, kita terus masuk. Kita dalam muka surat berapa tu yang saya punya saya ni lain sikit dia. Mungkin muka surat yang ke 1 2 yang kelima mungkin. Baik. Kita tadi Ustaz Atta dah bagi perkenalan. Kita terus masuklah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Muqaddimatul muallif. Yang muqaddimah penterjemah apa semua tu, yang tu baca sendirilah. Yang tu boleh baca sendiri. Kita terus masuk pada muqaddimatul muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tolong ada yang buka voice kot, rasanya dia bunyi sikit, macam gangguan sikit. Ada yang buka mikrofon mungkin, jadi dia macam gangguan sikit. Tolong tu. Okey, Ustaz. Ya. Dia tak pandai guna tu. Ini tak pandai guna. Okey. Tak apa. Aku terpadam kalau Ustaz tutup. Okey. Baik. Tak apa. Okey. Boleh dengar? InsyaAllah. Baik. Okey. Ini kalau kitab Safinatun Najah adalah kitab yang paling dasar, antara kitab yang paling dasar dalam madhab Syafi'i. Kitab fiqh yang paling dasar ni antaranya adalah kitab Safinatun Najah. Saya pernah mengaji kitab Safinatun Najah ni pada tahun 2007 atau 2006, saya lupa, tapi bulan puasa waktu tu. Pengajian dalam bulan puasa di pondok bapa saudara saya waktu tu di Jawa. Kebetulan saya juga ada darah Jawa daripada belah ibu. Jadi bapa saudara saya balik pondok situ, saya di pondok di Madura, balik ke pondok situ, akhirnya mengaji kitab Safinatun Najah daripada kulit ke kulit, dan saya dapat sanad daripada Syekh Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullahu ta'ala. Baik, saya bagi izin kepada peserta daurah untuk
print kitab ni, kemudian untuk conteng-conteng lah. Maksud dia kalau bahasa kita tu untuk dobit makna apa semua boleh. Saya bagi izin, tapi bukan untuk ni lah, bukan untuk hebahan umum lagi. Jangan pula pakai piduk cetak pula. Yang tu bukan tu lah. Yang ni untuk hebahan peserta daurah ni, insya-Allah. Baik. Jadi kita dah faham untuk secara basic, secara dasar, fiqh kita mazhab Asy-Syafi'i. Fiqh kita mazhab Syafi'i. Tauhid kita mazhab Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian tasawuf kita banyaknya di tempat kita di Nusantara kita ni kita ikut Imam Al-Ghazali. Yang tu secara dasar kita ikut macam tu. Kalau fiqh dia ada 4 mazhab yang mu'tabar. Kalau tauhid dia ada 2. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni dia ada 2. Kemudian tasawuf dia banyak. Dia ada Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Abu Yazid Al-Bustami dan lain-lain. Tapi kalau kita banyak lebih kepada Imam Al-Ghazali. Baik, ini kita mengaji fiqh dalam bab kitab ini membahas dalam mazhab Asy-Syafi'i. Minta maaf lah lama tak buat daurah ni. Bukan tak buat daurah, lama tak kuliah. Baik, mukadimah pengarang. Saya baca versi Jawi ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan dengannya kami memohon pertolongan atas perkara-perkara dunia dan agama. Perkara-perkara tu urusan-urusan dunia, kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Jadi Nabi Muhammad ini antara akidah yang mesti kita pegang, Nabi Muhammad tak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Kata baginda Nabi, sabda Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi selepas aku. Jadi tak ada nabi dah lepas Nabi Muhammad. Ada baru-baru ni viral yang mengatakan bahawa kalaulah si fulan ini hidup zaman Nabi, maka dia ni juga akan jadi nabi. Na'udzubillah. Sebab apa? Para nabi, para rasul itu pilihan Allah, bukan kita boleh duduk daftar. Kita tak boleh daftar benda ni. Macam ni daftar nak jadi nabi. Tak ada. Nak jadi wali boleh. Nak jadi wali boleh. Usahalah yang tu. Tapi kalau jadi nabi, yang tu memang pilihan Allah. Kalau kita tengok, dia bukan jadi nabi dan rasul, dia bukan berdasarkan kealiman seseorang, tapi itu memang pilihan daripada Allah. Contoh ada, saya ingat Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Ada Bani Israel tanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Allah, siapakah orang yang paling alim di zaman ini? Kata Nabi Musa, aku. Maksudnya diri Nabi Musa tu. Kemudian kata Allah, tidak wahai Musa, ada lagi yang lebih alim daripada engkau. Jadi proses dia panjang lah, jalan apa semua tu. Akhirnya jumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Tapi dari segi kedudukan, mana yang lebih utama, mana yang lebih istimewa, lebih tinggi antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir? Tentunya Nabi Musa lebih mulia, lebih utama daripada Nabi Khidir. Sedangkan Nabi Khidir ada, saya ingat satu syair daripada guru kami Syekh Mishri Asy-Shinqiti, beliau kata waqtalafat fil khadiri ahlun nuquli. Ulama-ulama ini berpendapat banyak, berselisih pendapat tentang Nabi Khidir alaihi salam. Waqila nabiyyun, ada yang kata nabi. Waqila waliyun, ada yang kata wali. Waqila rajulun salihun, dan ada yang kata beliau adalah lelaki yang soleh. Baik. Jadi lepas Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Nanti Nabi Isa turun tu, Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad. Beliau dilahirkan sebelum Nabi Muhammad, diutus sebelum Nabi Muhammad, dan nanti Nabi Isa turun pun dengan mengguna syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca, ada satu buku yang memang saya recommend lah untuk puan-puan, tuan-tuan, ustaz-ustaz yang ada dalam ni, sahabat-sahabat yang ada dalam ni untuk baca. Ada satu buku ditulis, disusun oleh Syekh Fahmi Zamzam, Kiamat Hampir Tiba. Beliau ada tulis tu. Jadi kalau kita baca tu, kiamat hampir tiba. Ada Jawi dan ada Rumi. Ada Jawi dan ada Rumi. Jadi yang tu beliau membahas, ada hadis-hadisnya, macam mana, membahas tentang macam mana nanti Dajjal turun, macam mana nanti apa semua beliau akan bahas. Dajjal turun pula. Dajjal keluar, kemudian Nabi Isa turun membunuh Dajjal.
Nabi Isa turun membunuh Dajjal, mematahkan salib untuk menolak dakwaan orang Kristian, kemudian membunuh membunuh khinzir. Khinzir bahasa Arab, bagi bahasa Arab, bahasa kita tu babi lah. Bukan mencarut ni, yang tu memang terjemahan dia. Baik. Jadi Nabi Isa pasal apa? Kenapa Nabi Isa mematahkan salib untuk membantah dakwaan orang Kristian bahawa Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan. Dan untuk membunuh babi adalah untuk menunjukkan bahawa memakan daging khinzir, daging babi itu hukumnya adalah haram. Baik. Dan kepada ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda sekalian. Sahabat Nabi ini siapa? Sahabat Nabi adalah yang berjumpa dengan Nabi pada saat Nabi hidup dan beriman dengan Nabi. Itu sahabat Nabi. Jumpa dengan Nabi pada waktu Nabi hidup dan beriman dengan Nabi. Kalau tak beriman dengan Nabi, bukan sahabat lah. Contoh dia siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Yang lain-lain yang ada yang beriman dengan Nabi. Walaupun dia memusuhi Nabi, kemudian dia beriman dengan Nabi, maka dia adalah sahabat Nabi. Musuh dengan Nabi, lepas tu masuk Islam, sayang dengan Nabi. Itu kita kena buat yang lain pula lah. Yang tu kalau nak bahas pasal diri Nabi ni. Tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi kita ni hendak buat apa pun, semua itu adalah daripada Allah. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faslun fi arkanil Islam. Kita masuk pada rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun. Saya baca kitab juga. Tak apa Ustaz Atta, saya baca yang kitab juga, matan dia juga, biar kita dapat berkat daripada pengarang kitab ni. Kitab Safinah ni yang awal ditulis oleh pengarang dia, Syekh Salim bin Sumair ni, sampai pada kitab puasa sahaja. Sampai pada kitab zakat sahaja. Kitab puasa ditambah orang lain. Boleh tengok tu saya ada tulis tu dalam mukadimah saya tu. Edisi saya guna edisi Darul Minhaj. Kitab ini pada asalnya ditulis sehingga kitab zakat. Kemudian Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, orang Banten, Jawa Barat. Beliau tambah Kitabus Saum. Kemudian Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah, beliau menambahkan kitab haji. Jadi tambah-tambah macam tu dalam tradisi keilmuan Islam sangat digalakkan oleh para ulama. Jadi nak tambah-tambah. Kalau nak ada macam kurang betul sikit, dia akan tambah catatan kaki dengan tahqiq dan sebagainya. Baik, rukun-rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Fasal rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Ada 5 rukun Islam. Yang pertama, bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksud dekat sini apa dia? Saya tambah tu, mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi, siapa yang mengucap 2 kalimah syahadah, automatik dia masuk Islam. Dia mengucap saja 2 kalimah syahadah, automatik dia masuk Islam. Saya dengar daripada Ustaz Atta, ada sahabat kita yang mu'allaf. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Kita semua adalah saudara dalam Islam. Jadi mengucap 2 kalimah syahadah, maknanya automatik dia Islam. Kemudian yang kedua mendirikan salat. Lepas mengucap 2 kalimah syahadah, dia sembahyang. Sembahyang 5 waktu yang wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ditambah dengan solat-solat sunnah yang lain. Kalau mazhab Hanafi, bolehlah sekadar tambahan. Mazhab Hanafi, sembahyang witir hukumnya wajib. Wajib, tapi bukan fardu. Fardu 5. Sembahyang witir hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Jadi saya pernah tanya, ada seorang kawan waktu di Yaman, beliau mazhab Hanafi. Saya tanya tentang hukum salat witir. Beliau kata, dalam mazhab kami, siapa yang tak buat sembahyang witir, dia kena qada. Contoh malam ni dia terlupa, lepas isyak dia tak buat witir, dia tertidur atau apa, dia kena qada esok. Sebab apa? Kalau dia tak qada, berdosa. Itu kata dia dalam mazhab Hanafi. Sebab apa? Memang kalau dalam hadis banyak Nabi Muhammad sangat menitik beratkan masalah sembahyang witir. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan zakat. Kita akan bahas
Yang tiga ni lah, pembahasan tiga ni yang ditulis penulis asal. Kemudian Syekh Nawawi tambah yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melaksanakannya. Jadi nanti kita akan bahas semua ni, insya-Allah. Lima benda ni, 5 perkara ni kita akan bahas, insya-Allah. Okey, baik. Kita ada 7 kali pertemuan, kita kena laju sikitlah. Tapi tak apalah, nanti kalau saya ada benda saya nak hurai panjang, saya akan hurai panjang. Okey, baik. Faslun fi arkanil iman. Kita masuk pada pembahasan tentang rukun-rukun iman. Arkanul imani sittatun, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Fasar rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Nya tu rujuk dia, kalau dalam kitab Jawi itu mereka ada istilah rujuk, kitab Arab ada istilah rujuk. Apa tempat rujuk dia itu mana? Baliknya tu balik kepada Allah Ta'ala. Malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Kitab-kitab Allah. Malaikat ini yang wajib itu 10 lah. Jibril, Mikail apa semua tu 10. Yang ni memang dalam kita ni wajib kena hafal 10 ni. 10 je malaikat ratus ribu. Tak tahulah kita bilangan malaikat yang sebenarnya berapa. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya. Kitab-kitab dia itu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Taurat, Nabi Musa diturunkan kepada Nabi Musa. Injil kepada Nabi Isa. Kemudian Zabur kepada Nabi Daud. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasulnya. Rasul-Rasul ni, Rasul-Rasul Allah 25 orang. 25 orang yang tu memang kita kena hafal. Dalam lagu Raihan tu ada kan, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, sampailah kepada Nabi Muhammad. Ketua para Rasul siapa dia? Iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang pertama kali masuk ke dalam syurga. Dan semua umat, dibandingkan Nabi-Nabi yang lain, Nabi Muhammad yang pertama. Kemudian untuk umat-umat yang lain, umat-umat ni, semua umat-umat ni, mana umat yang paling pertama kali masuk dalam syurga? Iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni lah masuk dalam syurga lebih awal daripada umat-umat terdahulu, lebih awal daripada Nabi-Nabi yang lain. Kita masuk syurga lepas Nabi Muhammad, maknanya sebelum Nabi-Nabi yang lain. Jadi sampailah ada dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj kita wajib percaya. Wajib percaya. Sebab apa? Disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Isra' Mi'raj ini Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Musa AS, berdialog dengan Nabi Musa. Kemudian baru melangkah beberapa langkah, Nabi Musa menangis. Kemudian Nabi Muhammad pun tanya kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Musa, kenapa engkau menangis, wahai Musa? Nabi Musa kata, aku menangis kerana ada Nabi yang dilahirkan selepas aku. Nabi itu dilahirkan, diutus selepas aku. Tetapi umatnya diutus lebih dulu daripada umatku. Umatku lebih dulu diutus daripada umatnya. Maksudnya, aku lebih dulu daripada Nabi itu, umatku lebih dulu daripada Nabi itu. Tetapi Nabi tersebut bersama umatnya lebih dulu masuk ke dalam syurga daripada aku dan umat-umatku. Jadi kita dengan Nabi Muhammad, kita sebagai umat Nabi Muhammad, ini satu nikmat yang besar. Bahkan Nabi Musa sendiri pernah berharap, wahai ya Rabbi, wahai Tuhanku, ij'alni min ummati dzalikan nabi, jadikan aku termasuk umat Nabi tersebut. Maksudnya Nabi Musa pernah berharap untuk jadi umat Nabi Muhammad. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, ustuqdimta wastukhira, engkau dahulu dan Nabi tersebut nanti. Jadi bayangkanlah jarak kita dengan Nabi. Disebutkan jarak Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad dengan kelahiran Nabi Isa tu pun dia berjarak lebih kurang ratusan tahun. Jadi antara jarak lepas Nabi Isa diangkat ke langit oleh
Allah Subhanahu Wa Taala dengan kelahiran Nabi Musa. Ada ulama yang mengatakan, ada ahli tarikh yang menulis lebih kurang 500 tahun. Sekitar itulah, 500-an tahun. Jadi waktu jarak dia tu. Jadi bayangkan, itu saja 500 tahun. Macam mana jarak kita dengan Nabi Musa alaihi salam? Nabi Musa tu awal tu, termasuk nabi-nabi yang awal. Jadi macam jarak kita tu jauh. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, engkau dahulu wahai Musa, sedangkan nabi itu nanti, belakang nanti. Tetapi jangan takut wahai Musa, aku akan himpunkan engkau bersama nabi tersebut di dalam syurgaku. Jadi maksudnya Nabi Musa tetap masuk syurga. Jadi akan berhimpun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang kelima, beriman kepada hari akhirat, yakni hari kiamat. Hari kiamat yang tu memang kita kena beriman. Jadi ada orang-orang lah cerita, saya tak pastilah yang ni betul atau tidak. Orang-orang kafir pun ada yang percaya dengan peristiwa hari kiamat, peristiwa hari akhir nanti, mereka percaya. Tapi minta maaf lah kalau tercampur dengan bahasa Kedah apa semua ni. Jadi nak sesuaikan dengan bahasa bagi betul-betul ni payah sikit. Jadi ada yang percaya dengan hari akhir nanti. Baik. Jadi bahkan ada yang sampai depa kata, ada mereka orang-orang barat, mereka sampai buat satu semacam tempat tu untuk menghindari gempa bumi dan sebagainya. Siapa yang pernah tengok movie Greenland, lebih kurang macam tu lah. Dia buat nanti macam mana bencana akhir zaman, mereka ni dapat hidup juga. Tapi mustahil lah, sebab apa, hari akhirat nanti memang semua akan mati. Baik, yang keenam, beriman kepada takdir Allah Ta'ala. Takdir Allah Ta'ala, segala sesuatu yang baik dan buruk itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang baik dan buruk itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma dari segi akhlak kita, kita tetap berpegang, kita tetap akhlak kita, adab kita kepada Allah. Yang baik, kita kata yang baik daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, yang tersilap, itu daripada kelemahan saya sendiri. Itu daripada segi adab kita kepada Allah. Baik. Faslun fi makna kalimat tauhid. Fasal tentang makna kalimah tauhid. Wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Makna kalimah la ilaha illallah, tidak ada zat yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya di dalam wujud kecuali Allah Ta'ala. Maksudnya dalam segala perkara yang ada ni, tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Maksudnya Allah sahaja zat yang benar-benar layak untuk disembah. Itu maksud di sini. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin," tidak ada seorang hamba pun, qala la ilaha illallah, yang mengatakan la ilaha illallah, thumma mata ala dhalika illa dakhala al-jannah. Lepas dia kata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dia mati. Memanglah kita semua ni pasti akan mati. Dia mati. Macam mana? Dia mati, kata Nabi, maka syurga buat dia. Tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati, melainkan dia pasti masuk dalam syurga. Jadi kita pegang betul-betul yang ni. Sebab tu saya ada mengajar juga tauhid di ma'had derang. Kita pegang betul-betul bab akidah. Akidah memang kita pegang betul-betul. Kalau dalam bab fiqh, ya memang ada perbezaan pendapat. Ya. Perbezaan pendapat dalam bab fiqh. Contoh dalam sembahyang subuh kita buat kunut mazhab Syafi'i. Tiga mazhab yang lain, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, tak buat kunut. Tak buat kunut. Tak apa yang tu. Tapi kalau dalam bab akidah, memang kita kena yakin Allah, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahawasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita terus ulang kalimah ini biar sebati dengan kita. Bahkan syahadah ini juga menjadi salah satu rukun dalam sembahyang. Kalau kita tak sebut kalimah syahadah ni, tak sah tahiyat kita. Tahiyat kita tidak sah, maka tak sah sembahyang kita. Baik. Kemudian ada Sayyidina Abu Zar tanya pula, wahai Rasulullah, orang tadi itu dia kata la ilaha illallah, kemudian dia mati, dia masuk syurga juga ke? Walaupun wa in zana wa in sariqa, walaupun dia berzina dan dia mencuri.
Dia berzina, dia mencuri pun dia ada layak masuk syurga juga ke? Kata Nabi, ya, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Jadi orang yang berzina, orang yang mencuri, dia diseksa dulu. Seksa dulu. Berapa tahun dalam neraka? Wallahu a'lam. Yang tu kita tak tahulah. Tapi nanti, di akhir nanti, dia tetap masuk juga ke dalam syurga. Dibersihkan semua, kemudian disucikan semua, akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dengan syarat, dia tidak menyekutukan Allah. Dia tetap berpegang, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang ni kita kena betul-betul. Kita kena pegang betul-betul yang ni. Okey, baik. Kita lanjut. Kitabut Taharah. Kita masuk dalam perbahasan kitab bersuci. Faslun fi alamatil bulugh. Alamatul bulughi thalathun tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha wal ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinin wal haidu fil untha li 9 sinin. Kitab bersuci. Fasal tanda baligh. Pasal apa dia sebut fasal tanda baligh disebut yang tu dulu? Sebab apa? Kalau orang belum baligh, walaupun dia pandai, walaupun dia alim, dia cerdik, dia tidak kena hukuman, dia tidak kena taklif. Dia buat apa pun dia tak dapat pahala. Dia buat maksiat macam mana pun dia tak dapat dosa sebab dia belum baligh. Jadi tanda baligh, kita bahas dulu tanda baligh itu apa. Saya minta maaf lah kalau ada tersilap bahasa apa semua. Saya tengok ada sahabat kami dan guru kami, Ustaz Baiquni, beliau lama di Jawa, 10 tahun di Jawa. Jadi ada dalam dalam sini ada. Jadi Ustaz Afiq Al-Qadahi juga ada daripada Sekuat Dakwah Kedah. Kemudian Gus Awang pun ada juga. Kemudian Ustaz Syahrul, ada banyaklah sahabat kami yang di sini yang lebih alim dari kami. Ustaz Atta pun kalau jumpa saya tersilap bahasa ni, silap baca ni, tegak-tegak. Baik. Tanda baligh ni dia ada 3. Yang ni kita fiqh Safinatun Najah ni dia memang basic lah. Mudah untuk kita, untuk pemula belajar fiqh ni yang ni. Yang pertama, cukup umur 15 tahun bagi lelaki dan perempuan. 15 tahun lelaki, walaupun dia belum keluar mani, umur dia 15 tahun, maka dia dianggap baligh lah. Jangan pula lelaki duk bagi alasan pula, tak keluar mani lagi. Ada. 15 tahun tu dianggap baligh lah. Perempuan pun sama. 15 tahun dia tak datang bulan haid. Dia tak datang haid. Dah lah tu 15 tahun baligh lah tu. Baik. Yang kedua, bermimpi sehingga keluar mani bagi lelaki. Bermimpi keluar mani bagi lelaki dan bagi perempuan yang berumur 9 tahun. Umur 9 tahun mimpi. Mimpi, kalau istilah kita bahasa Melayu kita, mimpi basah. Mimpi basah, maka balighlah dia. Maksudnya di sini bukan setakat mimpi. Dia keluar mani dengan sebab-sebab perkara yang lain. Minta maaf, misalkan dia beristimna. Istimna apa? Onani. Keluar mani, balighlah dia. Walaupun dia tak melalui mimpi. Yang ketiga, sudah haid bagi perempuan yang berumur 9 tahun. Perempuan umur 9 tahun datang haid, maka balighlah dia. 9 tahun di sini bolehlah tambah dari segi tahun hijrah. Tahun Qamariyah, tahun Islam. Kalender hijrah. Ikut kalender hijrah. Sebab tu perempuan kalau dalam hitungan haid, kita masuk sikitlah bab haid. Kalau dalam hitungan haid, perempuan nak bagi tepat kiraan haid dia, ikut kiraan dalam tahun hijrah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, ikut bulan Islam. Bulan Qamariyah, bulan hijrah. Bukan bulan Masihi. Kalau Qamariyah ni ada yang sebut Qamariyah ini dia ikut anak bulan, dia ikut bulan waktu malam tu dia ikut bulan. Kalau Masihi dia ikut matahari. Wallahu alam lah kiraan mereka tu, saya tak faham yang tu, saya bukan ahli falak. Jadi kiraan dia pun macam tu. Baik. Syurutu ijza'il hajari fil istinja. Syurutu ijza'il hajari 8 ay yakuna bi 3 ahjarin wa ay yunqiyal mahalla wa alla yajiffa an-najisu wa la yantaqila wa la yatra'a alayhi akharu wa la yujawiza safhatahu wa hashafatahu wa la yusibahu ma'un wa an takuna al-ahjaru tahiratan.
Fasal syarat istinja dengan menggunakan batu. Kita nak bersihkan najis dengan menggunakan batu. Contoh, kita buang air besar, buang air kecil, kemudian misalkanlah kita jalan di satu tempat, satu kampung, sakit perut, atau nak buang air kecil, nak terkencing. Kita tak dan dah, memang sakit sungguh-sungguh, tak dan dah nak tahan tu macam mana? Kita pun pilah dekat semak tu, kita pun kencing lah. Nak cari air macam mana, tak tahan dah. Macam mana? Tengoklah, ada batu. Dia ada syarat, ada 8 syarat. Yang pertama, menggunakan syarat istinja bersuci. Istinja tu bersuci dengan menggunakan batu ada 8. Satu, menggunakan 3 biji batu. 3 biji batu ataupun satu batu yang besar. Yang besar, dia ada 3 sudut. Dia ada 3 sudut. Kita boleh guna 3 sudut. 3 sudut tu maksudnya penjuru ni, penjuru tepi ni, penjuru tepi ni. Misalkan batu tu besar, penjuru ni, penjuru ni, penjuru ni. Baik. Ini syarat yang pertama. Atau 3 biji batu lah, mudah. Kemudian syarat juga batu tu jangan basah. Batu basah dia tak boleh. Batu basah dia tak boleh. Batu tu kena kering. Cari batu jangan terlalu ni pula. Jangan yang kasar pula. Habis, kasar habis. Habis. Tak lena kita. Baik. Yang kedua, hendaklah orang tersebut, orang itu membersihkan tempat keluar najis. Maksudnya orang yang kencing atau orang yang buang air besar tadi, dia bersihkan tempat keluar najis dengan batu tadi. Dengan batu tadi. Cara dia macam mana? Contoh ni saya tunjuk ni, harap nampak lah. Harap nampak lah ni, siapa yang tengok ni. Saya ada buat record juga ni. Nanti mungkin saya masukkan dalam YouTube, tapi tak tahulah nak buat YouTube tu bila. Saya nak buat YouTube lama dah, daripada mula tahun lepas lagi. Tapi lampai tak buat lagi. Baik, tak apalah, nanti boleh tengoklah nanti saya tunjuk di kamera tu juga, dengan sini juga. Boleh tengok nanti kalau dah buat, nanti saya maklum dekat Ustaz Atta. Baik. Ambil batu yang pertama. Batu yang pertama, contoh ni batu yang pertama. Benar ngeja Jawi Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ni contohlah, ni lubang dubur kita ni, bulat ni. Lubang dubur. Ambil batu yang pertama, mula daripada atas sampai bawah. Sampai bawah tengah ni. Bawah, buang. Buang batu tadi, ambil satu lagi, batu yang kedua. Mula daripada tengah ni, bawah ni, sampai ke atas pula. Lepas tu buang. Ambil satu lagi, usapkan semua. Macam tu. Kalau belum bersih, 3 macam mana? 3 batu belum bersih, tambahkan 5. Ganjilkan. Jadi ganjilkan. Sebab apa? Innallaha witran wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil. Satu tu ganjil. Dan Allah suka pada perkara-perkara yang ganjil. Baik. Kemudian, najis itu yang ketiga, najis itu belum kering. Kalau najis tu kering, kena air lah. Tak boleh dah. Jangan piduk kikih dengan batu tadi. Jangan. Cerah masa depan tu. Orang Kedah kata cerah masa depan. Basuh dengan air lah. Minta maaf lah kalau bahasa ni dia agak kasar sikit. Dia fiqh ni dia kena terang. Ni tuan-tuan, perempuan, saya belum masuk dalam bab haid nifas ni. Masuk bab haid nifas, tapi dalam ni dia tak terang sangat rasanya. Bab haid nifas, kalau ada pembahasan tentang haid nifas memang kena terang lah. Pembahasan pernikahan, kita mengaji fiqh bab nikah. Memang sebab itulah kalau di Mahat Dirang, ustaz-ustaz tak bagi saya mengajar fiqh sebab terlalu jelas. Baik. Yang keempat, najis itu tidak berpindah dari tempat keluarnya. Dia tak pindah. Misalkan contoh najis itu air kencing tadi terkena kaki. Percik terkena kaki. Maka yang kena kaki itu dia kena basuh dengan air. Dia tak boleh juga pergi cari batu tonyoh. Pergi gosok dengan batu, dia tak boleh. Okey, baik. Yang kelima, tidak datang pada najis tersebut sesuatu yang lain. Tak kena najis tadi benda-benda yang lain. Contoh dia apa? Kena ludah ke apa? Atau kena najis orang lain. Kena tek cicak dan sebagainya. Tak boleh. Yang tu kena guna air.
Maksudnya yang ni betul-betul najis tadi, kotoran tadi, air kencing kita, kotoran tadi memang betul-betul kotoran orang itu. Orang yang beristinja tadi itu. Yang keenam, kalau siapa tak faham boleh tanya dekat, boleh tulis tak apa, boleh tulis di bawah tu. Yang keenam, najis tersebut tidak melebihi papan punggungnya. Papan punggung. Papan punggung ni mudah cerita, mudah sebutnya, waktu duduk ni kita nampak, waktu berdiri dia terkatup. Dia tutup. Dia bertaut waktu kita berdiri. Yang tu yang dianggap papan punggung. Kalau lebih daripada anggota yang kita duduk, waktu kita berdiri dia tertutup, waktu kita duduk dia terbuka. Waktu kita berdiri dia tutup, waktu duduk terbuka, lebih daripada anggota tadi tu, maka kena guna air. Kena guna air. Atau kepala kemaluannya, bagi lelaki hasyafah, kepala kemaluan atau apa tu, kalau saya sebut dalam kelas di Mahat Diram, saya sebut topi askar tentera Jerman tu. Lebih dari yang tu kena guna air, dia tak boleh guna batu. Okey, baik. Kalau perempuan macam mana? Bagi perempuan yang anak dara, maka air kencing tadi tidak melepasi kemaluan yang nampak pada waktu duduk. Dia duduk nak qada hajat tadi tu, dia nak qada hajat, mana nampak bahagian faraj dia, maka tak boleh lebih daripada bahagian faraj yang nampak pada waktu dia duduk cangkung tadi tu. Tak boleh lebih. Ni bagi anak dara. Bagi yang menikah, yang dah menikah, air kencingnya tidak melepasi kawasan masuk zakar ketika berjima'. Faham? Ustaz Atta menikah lagi? Tak lagi kan? Tak faham lagi tu, dia tak faham lagi. Dia kena menikah dulu baru faham. Baik. Saya tengok Ustaz Atta tak faham waktu saya terang yang ni. Yang anak dara dan apa ni, dia tak faham lagi, tak apa. Dia tak faham, nanti insya-Allah faham Ustaz Atta, insya-Allah. Jadi saya ulang lagi, anak dara dia tidak melepasi bahagian faraj yang nampak, yang kita nampak pada waktu duduk. Waktu duduk nampak, dia tak melepasi kawasan faraj yang tu. Kalau janda ataupun yang dah menikah, dia air kencing tersebut mestilah tidak melepasi kawasan masuk faraj. Kawasan masuk faraj tu kawasan masuk zakar ketika berjima'. Minta maaf, kawasan masuk zakar ketika berjima'. Maksudnya mana yang nampak pada waktu ni lah, pada waktu berjima' tu, nampak waktu tu melalui bahagian faraj yang tu, lebih daripada yang tu kena basuh dengan air. Baik, ni dalam kitab Kasyifatus Saja ada diterangkan. Baik. Yang ketujuh, najis tersebut tidak terkena air. Tidak terkena air. Termasuk tadi yang saya sebut, batu tu basah. Batu basah dia tak boleh. Dia tak boleh kita guna. Kena batu tersebut mestilah kering. Kemudian yang ke-8, hendaklah batu-batu yang digunakan itu suci. Batu yang kita guna tadi suci. Jangan batu tadi kena najis. Kalau batu tadi kena najis, tak boleh. Tak boleh kita guna untuk istinja. Yang ni kita tak guna dah sekarang, tapi kita baca. Yang ni, adakah orang yang duk amal lagi istinja dengan batu ni? Rasanya tak ada dah lah. Tapi yang ni untuk kita tahu sahaja. Kita bacalah. Lagi baik kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan, lagi baik kita istinja dengan batu, lepas tu kita istinja pula dengan air. Yang tu lebih cantik, lagi elok, lagi molek lah. Okey, baik, kita masuk pada fardu-fardu wudu. Faslun fi faraidil wudu'i. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu, al-thani ghuslul wajhi, al-thalithu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, al-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, as-sadisu at-tartibu. Fasal fardu wudu. Fardu wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Membasuh muka, saya tunjuk basuh muka ni dari sini ni, daripada telinga sini, telinga kanan sampai telinga kiri. Saya ni tengok depan ni, sebab tu saya nampak macam kiri pula. Telinga kanan sampai telinga kiri, daripada sini lah, ni nampak ni, sampailah ke dagu ni.
Kalau kita boleh basuh, basuh lagi bagi betul-betul. Sebab apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati yud'auna ghurram muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan dipanggil nanti dengan bekas kesan daripada cahaya. Cahaya tadi tu daripada kesan wuduk mereka pada hari kiamat nanti. Jadi Nabi kenal umat Nabi, salah satunya adalah dengan tengok bekas wuduk mereka. Wuduk kita nanti tu, kita basuh bagi ni. Basuh muka tu bagi betul-betul sampai ke bawah. Saya biasanya kalau saya basuh macam ni. Semua. Sampai ke bawah macam ni. Saya tonyoh sampai ke bawah. Tonyoh lah. Tonyoh tu apa? Gosok sampai. Ke bawah ni. Baik, kemudian membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Basuh ni sampai siku ni. Kalau kita bagi lebih sampai sini. Lebih sampai apa? Orang panggil apa? Body. Itu. Sampai sini ni. Bagi lebih sampai apa ni orang panggil bahasa kita ni, saya tak pasti bahasa Melayu ni. Yang ni. Bagi lebih daripada siku. Kemudian mengusap sebahagian dari kepala. Mazhab Syafi'i usap sebahagian kepala pun cukup dah. Contoh, kita ambil ayat. Contoh ada bekas air, ni, kita ambil air. Kita buat macam ni. Cukup dah. Mazhab Syafi'i cukup dah. Kalau mazhab Maliki, kena basuh semua. Celup air, belakang ke depan. Dan itu yang elok. Jadi mazhab Syafi'i yang elok dia macam tu. Celup air, basuh. Ke depan balik. Itu elok. Bagi orang yang sakit kepala, cuba buat. InsyaAllah, ayat ni, air tadi dia akan masuk ke dalam rambut kita tadi dia akan masuk. InsyaAllah, lega sakit kepala tu. Boleh cuba amalkan. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki beserta dua buku lali. Jadi dua buku lali kita tu, tapi saya nak angkat kaki payahlah sini. Tak apalah, tuan-tuan tahulah, makcik-makcik, abang-abang tahulah mana buku lali itulah, buku lali di kaki kita tu, basuh, bagi lebih sampai ke atas sikit. Sampai ke betih kita apa semua tu. Kemudian yang keenam, tertib. Tertib ni apa? Yang mana dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Maksudnya, ikut urut lah. Basuh muka, kedua tangan, kemudian mengusap kepala, membasuh dua kaki, kemudian tertib. Okey, baik. Kita akan masuk pula pada tentang pembahasan tentang niat dan tertib. Faslun fi niyati wat tartibi. Fasal niat dan tertib. Kita ada kalau kitab saya ni saya buat dalam fail PDF A4, kitab A4 dalam 53 muka. 53 muka duk kira dalam 7 hari ni, maknanya dalam 10 muka insya-Allah okey kot. 10 muka surat. Kita cuba insya-Allah. Okey, baik. Faslun fi niyati wat tartib. Niat dan tertib. An-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wat talaffuz biha sunnatun wa waqtuha 'inda ghasli awwali juz'in min al-wajhi wat tartibu alla yuqaddama 'udwan 'ala 'udwin. Fasal niat dan tertib. Niat adalah bermaksud, berkehendak, boleh buah makna berkehendak melakukan sesuatu perkara bersamaan dengan melakukan perkara tersebut. Dengan buat benda tu. Kecuali puasa lah. Puasa kita kena niat waktu malam sebelum terbit fajar. Puasa kita kena niat waktu malam. Baik, tempat niat adalah di dalam hati. Tempat niat yang sebenarnya tu dalam hati. Dan hukum mengucapkan, melafazkan niat adalah sunnah. Hukum kita lafaz niat ni sunnah. Ada beberapa orang yang daripada golongan-golongan kaum muda ataupun mudah kalau bahasa kita tu Wahabi lah. Mereka kata lafaz niat ni tak sunnah. Tapi lafaz niat ini kita dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Lafaz niat. Maksudnya lafaz niat macam mana? Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Sahaja aku niat berwuduk untuk mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Baca macam tu.
Kita lafaz tu sebelum kita niat dengan hati tu, kita lafaz dulu. Yang tu hukum dia sunnah. Dan waktunya adalah waktu niat. Niat wuduk ni waktu dia apabila? Ketika membasuh bahagian pertama dari wajah. Waktu kita basuh ni, waktu basuh muka ni, boleh tengok ni, basuh muka sini, basuh awal-awal. Biasa kita basuh atas dulu lah. Kita basuh, ambil yang pertama tadi ni, basuh letak saja di sini, boleh kita niat tu. Saja aku berwuduk untuk mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Sambil-sambil gosok ni. Cukup. Dianggap niat. Basuh 3 kali, hukum dia apa? Hukum dia sunnah. Misalkan kita waktu ni memang betul-betul lah. Waktu kita, contohnya kita sekarang ni, dia perjalanan nak pergi KL, nak pergi KL. Tengok-tengok RNR banyak yang tutup. Macam mana? Dia nak kejar masa tu, sampai sana tu ngam-ngam. Orang kata ngam-ngam, cukup masa untuk sembahyang maghrib atau sembahyang isyak lah. Dia bertolak malam tu, ngam-ngam untuk sembahyang isyak. Nak masuk subuh dah. Dia pun wuduk lah, basuh sekali-sekali semua. Tak ada masalah, boleh sah. Yang tu yang wajib. Yang sunnah ni sekali sahaja. Yang sunnah 3 kali. Yang wajib sekali. Yang wajib itu sekali. Yang sunnah 3 kali. Yang elok dia buat yang sunnah lah. Biar kita pun dapat pahala sama. Pahala wajib kita dapat. Pahala sunnah pun kita dapat. Kemudian tertib adalah tidak mendahulukan anggota yang sepatutnya diakhirkan. Mana anggota yang kemudian, kita kemudiankan. Jangan kita letak depan pula. Contoh basuh kaki yang tu last. Kita buat last. Dia buat terakhir. Jangan kita basuh kaki baru basuh muka. Jangan. Kalau kaki kita ada najis, kita hilangkan najis tu dulu. Hidangkan najis apa semua dulu. Nanti kita tengok syarat-syarat wuduk ada. Baik. Faslun fi furudil ghusli. Fasal tentang fardu mandi. Furudul ghusli ithnani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Fardu mandi ada 2 perkara. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Niat mandi hadas besar lah. Niat mengangkat hadas besar. Yang kedua meratakan air seluruh badan. Maksud seluruh badan ni saya agak terlupa catatan kaki dalam kurung makcik-makcik, pakcik-pakcik, abang-abang, kakak-kakak boleh tambah. Badan yang zahir sahaja. Badan yang zahir. Yang batin tak payahlah. Maksudnya sampai piduk nak kumok apa semua, nak telan ayak apa semua, tak payah. Yang zahir tu yang nampak, yang kita nampak kulit. Baik. Meratakan air ke seluruh badan yang zahir. Faslun fi syara'itil wudu'i. Fasal tentang syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu ada 10. Syurutul wudu'i 'asharatun. Al-islamu wat-tamyizu wan-naqa'u 'anil haidi wan-nifasi wa 'amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharati wa alla yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyiru al-ma'a. Fasal syarat wudu. Syarat wudu ada 10. Yang pertama Islam. Orang kafir wudu tak sah wuduk dia. Walaupun dia niat semua elok, tapi tak sah wuduk dia. Sebab apa? Sebab dia tak ada syarat yang utama ni. Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz tu apa? Tamyiz dia adalah mampu membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dia boleh beza mana yang baik dan mana yang buruk. Contoh tamyiz. Contoh anak-anak kita. Kita tanya, sembahyang tu baik ke tak? Kalau dia kata baik, dia termasuk ni lah, tamyiz. Bukan maksudnya secara automatik lah. Atau mudahnya kita bagi beza. Macam contoh, dulu kita pernah dengar kisah dulu. Lama dah lah kita pernah dengar kisah macam mana Nabi Musa, kisah dahulu Nabi Musa disuruh pilih oleh Fir'aun antara emas dan bara api. Dah dengar kan kisah tu kan? Antara emas dan bara api. Nabi Musa nak pilih emas. Tapi malaikat menolak tangan Nabi Musa sehingga ambil bara api dan masukkan ke mulut beliau. Jadi dari situ Fir'aun ambil kesimpulan bahawa Musa ini belum cerdik lagi, belum tahu membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi budak
kalau budak dia dah boleh dah, dia masuk tamyiz adalah dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Baik. Ya. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Haid dan nifas tu maksud dia haid, darah yang keluar atas jalan sehat. Perempuan yang sehat, haid dia teratur. Kalau haid tak teratur, itu makna ada masalah kesihatan perempuan tadi itu. Jadi nak tengok haid teratur atau tak teratur, tengok dalam kalender hijrah. Jangan ikut kalender Masehi, ikut kalender hijrah. Nifas adalah darah yang keluar selepas melahirkan. Selepas melahirkan. Baik. Maksudnya perempuan kalau haid dan nifas, dia berwuduk. Berwuduk boleh, tapi dia tak dianggap untuk wuduk macam kita nak sembahyang apa semua tu lah. Dia tak dianggap macam tu lah. Baik. Dia tak dianggap macam tadi. Kemudian bahkan juga ada ulama yang mengatakan haid, orang perempuan yang haid dan nifas kalau baca Al-Quran dengan niat beribadah, niat baca Al-Quran, niat beribadah, itu hukum dia haram. Hukum dia haram. Yang boleh itu macam mana? Dia niat sebagai zikir. Ibadah tadi maksud dia apa? Niat baca Al-Quran. Mudah cerita, dia niat baca Al-Quran. Mudah cerita lah bagi mudah. Dia niat baca Al-Quran, bukan niat zikir. Kalau niat zikir, dibolehkan. Contoh, dia baca ayat kursi. Ayat kursi lah biasanya. Ayat kursi, niat dia apa? Niat dia untuk berzikir. Itu dibolehkan. Kalau dia baca ayat kursi tadi dengan niat baca Al-Quran, maka hukumnya haram. Mujibatul ghusli. Mujibatul ghusli, ada yang tanya, minta maaf, ada sahabat kita yang tanya, memang tak baca fasal mujibatul ghusli atau macam mana? Mujibatul ghusli, saya ikut cetakan edisi Darul Minhaj. Mujibatul ghusli ada selepas ni, selepas hukum air. Dia ada juga. Boleh cari dulu, kita baca yang ni dulu. Kita ikut yang ni lah, saya ikut edisi Jawi. Kita ni Ustaz Atta, kita dua sama lah, kita pejuang Jawi. Kita kena bagi Jawi lah. Masuk Jawi lah. Jadi kita kena Jawi pula. Bagi Jawi ni, kita kena, sebab apa? Kata Syekh Fahmi Zamzam, antara guru yang banyak memberi pengaruh pada saya daripada segi sanad, daripada segi ilmu, antaranya Syekh Fahmi Zamzam. Syekh Fahmi Zamzam, beliau kata, biasakan membaca Jawi. Sebab apa? Jawi, membaca tulisan Jawi itu dia ada keberkatan dia. Dia ada keberkatan dia. Sebab sama dengan huruf Al-Quran. Dia sama dengan huruf Al-Quran. Adalah berbeza sikit macam pa, nga, nya, ca, lepas tu va. Yang tu beza-beza macam tu sahaja. Yang lain dia sama. Baik. Ikut yang PDF. Ikut PDF yang Jawi. Yang saya terjemahkan yang tu. Baik. Kemudian kita akan baca nanti Mujibatul Ghusli Sittatun, yang tu kita akan baca. Saya ikut apa Darul Minhaj punya edisi, Darul Minhaj. Kalau saya memang, kalau kitab Arab memang saya lebih paling gemar dengan edisi Darul Minhaj. Memang walaupun harga agak mahal, tapi dia punya kitab kualiti dia terjamin. Baik. Kemudian yang keempat, bersih dari sesuatu yang dapat menghalang sampainya air pada kulit. Dapat menghalang sampainya air pada kulit. Maksud dia, kalau misalkan kita biasanya tulis atau buat kerja, ada selotip kena sini, kita buang dulu. Ada liquid kena dekat kulit, kita buang dulu. Buang dulu. Sebab apa? Dia menghalang sampainya air pada kulit kita. Buang dulu. Bersihkan dulu, baru kita berwuduk. Kemudian yang kelima, tidak ada pada anggota wuduk sesuatu yang dapat merubah sifat air. Contoh, dekat badan kita ni ada tepung. Misalkan ada tepung.
kena tadi tu, air tu automatik dia jadi berubah. Maksudnya, jangan macam tu. Kita buang dulu, basuh dulu yang tadi apa semua, baru kita berwudu. Bagi air tu kena dengan badan kita tadi itu, dengan anggota wuduk kita tadi itu. Baik. Kemudian wal ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatan wal ma'u at-tahuru wa dukhulul waqti wal muwalatu li daimil hadathi. Untuk sahabat-sahabat yang guna terjemahan ataupun lain-lain lah, ada juga terjemahan, banyak terjemahan Safinah ni, banyak terjemahan Safinah banyak. Boleh cari fasal syarat wudu. Syarat wudu insya-Allah ada. Okay, baik. Yang keenam, mengetahui asas kefarduan wudu. Kita wudu, kita basuh muka. Kita yakin basuh muka tu adalah fardu wudu. Kena macam tu. Dan kita tahu basuh muka ini adalah fardu wudu. Ini maksud dia di sini. Kemudian yang ketujuh, tidak beriktikad, tidak meyakini bahawa salah satu fardu dari fardu wudu itu sebagai sunnah. Kita basuh muka dan kita yakin basuh muka tadi adalah fardu wudu. Jangan basuh muka, lepas tu kita basuh muka, lepas tu dalam hati kita duk fikir, basuh muka ni sunat je kot. Tak. Kalau buat macam tu, dia tak jadi. Wuduk tadi tak jadi. Tak sah wuduk tadi. Yang ke-8, air yang suci lagi mensucikan. Air yang suci lagi mensucikan. Nanti kita akan masuk sedikit tentang pembahasan air, nanti ada pembahasan dia. Yang ke-9, masuk waktu solat. Waktu solat masuk, kita berwudu. Di sini bukan maknanya ni syarat wudu yang wajib. Wudu wajib. Maksudnya masuk waktu solat, kita nak sembahyang, kita kena wudu lah. Selain daripada sembahyang, ada beberapa perkara lagi kalau kita nak buat, kita kena wudu. Contoh, nak pegang Al-Quran. Baca Al-Quran tak apa. Contoh, kita tengok, kita lalu ada macam kedai jual khot, kaligrafi apa semua tu, ada tulisan Al-Quran, kita baca. Yang tu tak apa. Kalau kita tak ada wuduk pun. Tapi kalau pegang mushaf Al-Quran, kita kena wuduk. Baik. Ini masuk waktu salat. Ini kalau untuk sembahyang. Yang ke-10, berturut-turut bagi orang yang selalu berhadas. Ada orang yang ada penyakit kencing tak lawas. Kencing tak lawas, dia kena wuduk bagi sempurna terus. Wuduk bagi sempurna terus. Wuduk bagi sempurna terus. Dia tak boleh wuduk, lepas tu tak apalah, wuduk basuh sampai kepala, lepas tu dia pun kata sekejap lagi dia nak pergi masjid. Dia akan lalu takut nanti kena air air hujan apa semua tu, nanti nak basuh lagi kaki, basuh kaki dekat masjid sajalah. Kalau untuk orang yang berhadas, dia kena basuh terus. Kalau kita yang tak ada penyakit, untuk orang yang selalu berhadas, dia kena basuh terus. Kalau untuk kita yang tak ada penyakit kencing tak lawas ni, kita bolehlah nanti kita basuh sampai kepala sahaja. Lepas tu kita basuh kaki nanti di masjid, yang tu boleh, tak ada masalah. Dia tak disyaratkan berturut-turut. Berturut-turut itu hukumnya sunnah. Kecuali untuk orang yang berhadas, maka hukumnya menjadi wajib. Saya kira cukup sini kot. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Baru 6 muka ni, macam mana Ustaz Atta? Nak lajak lagi tak apa ke? Tengok Ustaz Atta macam tak lali dah ni. Boleh Ustaz. Boleh kita bagi. Boleh sikit. Okey, baik. Minta maaf saya percetakan saya ni silap. Saya baca muka surat 8. Minta maaf, saya yang tersilap ni. Minta maaf. Yang Jawi tu betul dah tu, tapi saya tersilap. Saya baca cetakan saya ni dia ada masalah sikit. Tak apa. Cetakan saya ni dia ada masalah sikit. Tak apa. Yang ke-7 pula kita baca. Kira kita baca sampai muka surat 8 lah hari ni. Kita baca yang ke-7 pula. Faslun fi ahkamil ma'i. Fasal tentang hukum air. Al-ma'u qalilun wa kathirun fal qalilu ma duna al-qullataini wal kathiru qullatani fa akthar. Al-qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar
wal ma'ul kathiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Fasal hukum air. Air ada dua bahagian, air yang sedikit dan air yang banyak. Air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolah. 2 kolah tu macam mana? Kalau dari yang saya mengaji daripada guru saya, 75 cm persegi. Persegi 75 cm. Kita agaklah 75 cm atas, tepi, depan, belakang apa semua tu. Misalnya kita ada kotak, semua 75 cm persegi. Lebar, dalam, semualah. Maksudnya setiap sudut tu 75 cm. Nah, kalau dalam terjemahan Ruwaq Jawi, terjemahan Safinatun Najah versi Ruwaq Jawi, disebutkan ada jumhur ulama lebih kurang 192 kilo air. Mudah cerita macam tu lah. 192 kilo air. 192 kilo air. Baik. Yang tu. Kalau mudah cerita lah, mudah sebut 192 kilo air. Tapi mudah cerita kalau lah kolah kita tu besar, cukup lah tu. Kita pun nak wuduk pun bukan kita nak pergi berenang dalam tu. Kita nak wuduk sahaja. Jadi kalau air yang mengalir, yang ni air yang tak mengalir nah. Kalau air yang mengalir macam sungai apa semua tu, yang tu tak ada masalah. Air mengalir yang tu tak ada masalah. Baik. Dan air yang banyak ialah air 2 kolah ataupun lebih. Air 2 kolah ataupun lebih. Air yang sedikit itu jadi najis dengan sebab jatuh najis ke dalamnya, walaupun air itu tidak berubah. Contoh, dalam gelas, dalam cebok lah, gayung. Dalam gayung kita tu jatuh teh cicak sebiji, seketui jatuh. Air tadi tak berubah. Kita tengok mana berubah? Dia tak berubah. Tapi dia jadi najis. Walaupun tak berubah. Sebab apa? Dia kurang daripada 2 kolah. Atau air satu timba tu belum 2 kolah tu. Satu timba belum 2 kolah. Jadi jatuh teh cicak, najislah dia. Dan air yang banyak tidak jadi najis kecuali apabila berubah rasanya, warnanya dan baunya. Contoh, air dalam kolah cukup atau bahkan lebih dari 2 kolah. Jatuh tikus kita tak perasan. Sampai 2 hari. 2 hari berubah air tadi. Berubah air tadi, kita buang bangkai tikus tadi, warna pun berubah. Bau pun berubah. Rasa masam-masam. Contoh, rasa masam-masam. Najislah air tadi. Kalau tak berubah, contoh tikus jatuh, kemudian tikus tadi mati, kita nampak. 10 minit lepas tu kita masuk, kita buang bangkai tadi, kita tengok air tadi tak berubah bau, tak berubah rasa, tak berubah warna, maka air tadi tidak najis lagi. Tak najis. Air tadi suci. Ni air dalam bab najis. Kalau misalkan air 2 kolah, kita buh kopi. Macam mana Ustaz tahu? Buh kopi. Macam kopi banyak dalam kopi. Yang tu dia tak dihukumi najis, tapi dia tak boleh kita guna untuk bersuci. Kita nak buat wuduk, nak buat mandi, tak boleh. Tapi dia tak dihukumi najis. Dia tak dihukumi najis lah. Sebab apa? Kalau najis kita tak boleh makan, tak boleh minum dia. Air tadi tak boleh kita minum. Air kopi boleh kita minum, suci, tapi dia tidak mensucikan. Air tadi dia kena suci lagi mensucikan. Baik. Ni kalau nak panjang pembahasan ini panjang. Tak apa. Kita baca yang ni untuk dasar dulu, untuk basic dulu. InsyaAllah kalau nanti kita nak fokus nanti kita bincang lain pula. Baik. Faslun fi mujibatil ghusli. Mujibatul ghusli sittatun. Ilajul hasyafati fil farji wa khurujul maniyyi wal haid wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Fasal perkara yang mewajibkan mandi. Perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Ada 6 perkara. Kalau kita kena 6 benda ni, perkara 6 ni, atau salah satu kena dekat kita, maka kita wajib mandi. Yang pertama, memasukkan hasyafah.
kepala zakar ke dalam faraj. Ke dalam faraj. Maksudnya lelaki ataupun perempuan. Lelaki memasukkan kepala zakar atau bahasa Melayu, bahasa Kedah, kepala topi askar Jerman. Dia masuk dalam faraj. Apa maksudnya hasyafah tadi itu yang kita inilah helmet. Itu dia masuk dalam faraj. Saya nak terang pula, saya nak dukis lagi ducah pula. Minta maaf lah. Tapi saya sebut lah, masa hasyafah tahulah kita. Masuk ke dalam faraj, maka lelaki dan perempuan tadi dia wajib mandi. Lelaki dan perempuan wajib mandi. Kalau cuma cium, isteri cium, peluk dan sebagainya, tak wajib mandi selagi tidak keluar mani. Yang kedua, keluar air mani. Keluar air mani sama ada mimpi ataupun sebab berjima ataupun sebab yang haram seperti istimna. Istimna ini haram kecuali dengan tangan isteri. Istimna ini maksudnya haram dengan tangan sendiri. Kalau tangan isteri, misalkan kahwin dengan isteri, isteri kita haid, kemudian nafsu kita memang tak dapat kita tahan, maka kita minta isteri untuk istimna. Yang tu dibolehkan, tidak haram. Yang haram adalah istimna dengan tangan sendiri. Keluar air mani melalui mimpi. Bangun tidur, tengok-tengok basah. Dan kita yakin yang ni mani, maka mandi besar. Yang ketiga, haid. Haid, darah yang keluar atas jalan sehat. Maksudnya biasanya bulanan. Perempuan yang normal bulanan dia akan datang haid. Haid wajib apa? Haid wajib batalkan puasa. Contoh, dia puasa hari ni, tahu-tahu haid, puasa Ramadan, maka dia mesti makan. Ada ulama kata dia wajib makan. Sebab apa? Dia haram berpuasa. Kalau puasa juga dia dosa. Sebab itu perempuan dia mesti qada puasa. Solat tak perlu qada. Rugi kita ustaz tahu sebab kita tak jadi perempuan. Tak cuti semayang. Baik, yang keempat, nifas. Nifas, darah yang keluar selepas melahirkan. Baik, minta maaf saya terlupa sikit tadi. Haid ni biasanya perempuan yang normal 6 ke 7 hari. 6 ke 7 hari. Macam contoh seminggu lah. Sama ada kurang lebih sedikit ataupun kurang sedikit, macam tu saja. Normal. Paling banyak masa haid 15 hari. Paling sedikit masa haid 1 hari. 1 hari. Dan tidak ada masa paling lama. Apa tu? Perempuan ni misal ada perempuan yang dia tak mai haid 2 bulan, dia tak mai haid ada. Atau perempuan yang mengandung, kebanyakan perempuan yang mengandung biasanya tidak datang haid. Kalau nifas pula darah yang keluar selepas melahirkan. Maksudnya bayi tadi, janin tadi keluar semua, keluar darah, yang tu dianggap darah nifas. Darah nifas tu bila maksudnya dia akan keluar sekali tu saja, keluar terus dia berhenti. Itu masa yang paling singkat. Biasanya 40 hari. Paling lama 60 hari. Itu nifas. Nifas, biasanya perempuan yang haid dan nifas ini biasanya mereka tak boleh sembahyang. Memang dah tak boleh sembahyang kan. Wajib tinggalkan sembahyang, wajib tinggalkan puasa. Maka kebiasaannya mereka kosong jiwa. Buat hiburan, tengok movie apa semua, yang tu sahaja mereka buat. Nak baca Al-Quran, niat baca hukumnya haram, niat zikir yang tu dibolehkan. Jadi mudah cerita, perempuan kalau waktu haid isilah dengan dengar kuliah, isilah dengan kajian-kajian ilmiah, dengar nasihat para ulama, supaya apa? Supaya jiwa tak kosong. Sebab apa? Perempuan banyak yang cerita perempuan yang kerasukan masuk jin apa semua tu, biasanya kebanyakan mereka adalah jiwa kosong. Haid dan nifas yang ni biasanya jin cukup suka lah biasanya. Ni minta maaf lah perempuan, bukan makna lepas ni ustaz ni tak suka dengan perempuan, kau duk kata perempuan masuk jin. Tak, lelaki pun ada. Tapi ini nasihat juga sama-sama untuk perempuan juga. Kemudian yang kelima, melahirkan. Melahirkan, dia wajib mandi. Walaupun contoh, misalkan dia melahirkan tadi, bayi tadi keluar tanpa ada sebarang darah,
tanpa ada sebarang air langsung. Misalkan, seumpamanya ada macam tu. Misalkan ada macam tu, dia tetap wajib mandi juga. Ni. Kemudian yang keenam, meninggal dunia. Meninggal dunia, dia tak mandi sendirilah. Dia mandi sendiri, kita lari. Kita mandikan dia. Wajib. Yang ni hukum dia wajib. Kecuali orang-orang yang mati syahid dalam fi sabilillah. Mati syahid ni dia ada syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat, contoh dia Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib mati dalam peperangan, syahid dalam peperangan. Ini tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Tak payah solat, tak payah mandi. Sebab apa? Darah mereka, kesan-kesan darah luka peperangan tadi tu, dia akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikafankan dengan pakaian mereka tu. Contoh dia pakai jubah. Perang-perang lawan dengan Zionis, mati. Dimakamkan dengan pakaian tadi tu. Maksudnya dikafan, pakaian tadi boleh kita tutup. Kita kafankan jugalah dengan kain lain, tapi pakaian tadi jangan kita lepas. Jangan kita lepas. Baik. Kemudian ada juga syahid akhirat. Syahid akhirat ni antaranya orang yang mati tenggelam. Dalam dunia dia tetap orang mati tenggelam, kita jumpa Muslim, kita tetap mandikan, kita kafankan dan kita solatkan. Kita tetap. Tapi status mereka di akhirat nanti mereka dianggap sebagai mati syahid. Dan orang yang mati kena penyakit semisal ta'un, penyakit ta'un, atau kita tengok ni wabah COVID-19 ni, boleh dianggap sebagai mati syahid, tapi mati syahid akhirat. Lepas ni jangan pula abang-abang bagi saya beritahu macam ni semua pakat nak mati syahid corona. Jangan. Kita menghindari mudarat, itu hukumnya wajib. Menghindari mudarat hukumnya wajib. Ada juga ulama yang menambahkan syahid dunia sahaja, tapi akhirat dia tak dianggap sebagai mati syahid. Contohnya siapa? Contohnya orang-orang yang berperang di jalan Allah, tapi dalam mereka pergi perang, dia pergi perang adalah niat dia untuk mendapatkan habuan dunia. Dan dapat habuan dunia, di akhirat nanti dia tak dapat pahala mati syahid tadi. Mati syahid ni dia yang tak perlu dilaksanakan apa dia? Dimandikan dan disolatkan. Yang lain kita kena buat. Dikebumikan dan sebagainya, itu kita kena buat. Meninggal dunia ni kita sampai pada muka surat 8. Saya minta maaf tadi ya. Ada Ustaz siapa tadi? Ustaz Luqman tadi. Ustaz Luqman tadi tengok apa saya ni nak buat macam mana ni, 8 dulu baru 7. Tak apalah. Nanti insya-Allah seterusnya saya akan tengok, saya perhati muka surat dululah sebab ni print biasa ni. Print biasa jadi dia agak celaru sikit. Biasanya kalau print photostat tu dia automatik. Saya minta maaf. Kalau ada pertanyaan boleh tanya dalam ni lah. Jangan tanya pula, sekali tanya pula Allah duduk di mana. Saya nak jawab tu panjang cerita yang tu. Itu kita kena bahas dalam bab akidah. Itu insya-Allah kita bahas dalam bab akidah. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Saya serah dekat Ustaz Attar balik. Alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Amir di atas syarahan beliau tadi, insya-Allah. Seterusnya kita buka soalan lah, kalau ada insya-Allah kita beri ruang dalam 5 minit untuk sesi jawab. Kalau ada yang nak tanya direct, boleh buka mikrofon dan tanya direct. Kalau ada yang nak yang malu-malu kucing-kucing, boleh komen. InsyaAllah kita tolong bacakan insyaAllah. InsyaAllah. Okey, sementara tu untuk maklumat, esok hari dan hari-hari lainnya kita pun akan guna link yang sama. Maksudnya jangan lepas ni tertanya-tanyalah mana linknya. Kita guna link yang sama insya-Allah. Boleh kan? Okey. Ada soalan daripada Naziatul Aziani. Okay, insya-Allah. Boleh jelaskan apa istimna? Istimna tu
apa kalau lelaki kita kenal dengan onani. Kalau bahasa Melayu minta maaf, melancap. Kalau perempuan, masturbasi. Itu dipanggil dengan istimna, mengeluarkan mani dengan tangan. Kalau bahasa orang, mengeluarkan mani dengan tangan. Dan istimna ini hukumnya haram. Kalau dengan tangan sendiri, kalau dengan tangan isteri misalkan, semisalkan isteri tengah datang bulan, memanglah kita agama Islam mengangkat martabat perempuan. Orang perempuan yang datang bulan hanya tidak boleh digauli, maksudnya tidak boleh berjimak sahaja. Selain itu boleh, kita boleh makan masakan perempuan yang datang bulan, kita boleh. Pernah kata Sayyidatina Aisyah, kuntu urajjilu sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Aku pernah menyikat rambut Nabi dalam keadaan aku sedang haid. Jadi boleh kita, maksudnya kalau jahiliyah perempuan yang haid, mereka akan letakkan perempuan tadi dalam kandang kuda, kandang kambing, kandang lembu dan sebab apa? Sebab bagi mereka perempuan yang haid ini kotor. Tapi tidak bagi agama ajaran Islam. Ajaran Islam, agama Islam datang memuliakan kaum wanita. Memuliakan kaum wanita. Kalau perempuan datang haid, macam mana? Misalkan suami berkeinginan. Kalau memang tak boleh tahan dah. Kalau bahasa Kedah ni apa? Ayak duk kepala. Ayak duk kepala. Ayak naik kepala. Tu Ustaz tak. Ayak naik kepala. Yang tu isteri boleh istimna suami. Dengan tangan isteri lah. Bukan dengan tangan suami. Kalau guna tangan suami, hukumnya haram. Tu Wallahu a'lam. Yang tu. Okey, alhamdulillah masih di atas penjelasan. Seterusnya ada lagi lain-lain soalan. InsyaAllah kita ada dalam lebih kurang 1 minit lagi insyaAllah. Okey. Tak ada? Alhamdulillah. InsyaAllah alhamdulillah. Saya tak ada lagi kot soalan. Okey, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Fadil Ustaz Amir Arsalan di atas bimbingannya pada malam ni. Ini sesi yang pertama, insyaAllah kita ada sesi yang seterusnya dan kita harapkan kehadiran akan terus memberansangkanlah sebab kita tak naklah ada yang terputus pengajian, insyaAllah. Nanti tersalah faham, itu yang kita nak elakkan. Sebab kalau terputus-putus ni yang kita risau, nanti ustaz terang lain pasal istimna tadi, sampai ke orang lain pula masuk istimna tu. Kita risau tu. Tak ngaji penuh, dengan habis sikit-sikit. InsyaAllah mungkin setakat ini saja untuk malam ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi untuk malam esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Tak lupa tutup majlis tadi. Atas Majlis dengan tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.